Video ini memberi penerangan berhubung isu air negara dan fakta sebenar dalam perancangan dan pengurusan sumber air di Malaysia. Video ini diterbitkan oleh pakar-pakar yang terlibat dalam bidang berkaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, kami ingin berkongsi sesuatu yang penting. Ia berkaitan dengan sumbangan kita untuk terus memajukan Selangor dan Lembah Kelang sebagai kawasan yang memacu ekonomi Malaysia. Mari kita terokai isu ini bersama secara rasional. Fakta sebenar yang tidak akan diceritakan oleh sesiapa. Satu perspektif berbeza keluar dari kemelut politik semasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Air adalah komponen penting dalam kehidupan manusia dan menyokong kepada sistem kehidupan global. Air sumber penting untuk minuman, sistem kebersihan, pertanian, industri, pembangunan bandar, kuasa hidro, perikanan, pengangkutan, pengurusan tanah rata atau rendah dan kegiatan lain. Pengurusan air secara tidak cekap boleh menyebabkan wujudnya krisis air. Semua pihak perlu sedar mengenai pentingnya pengurusan sumber air secara optimum untuk mengekalkannya untuk generasi akan datang. Air yang belum dirawat contohnya air hujan, air sungai, air lombong, air tasik dan air bumi. Air terawat adalah air yang telah melalui proses rawatan dan pembersihan. Sebelum dirawat, air akan dikumpulkan dan ditakumkan di empangan. Air yang telah dirawat kemudiannya akan diagihkan kepada pengguna melalui sistem agihan. Kenapa wujud permasalahan pembekalan air sekarang? Infrastruktur pembekalan air tidak dapat menampung permintaan air yang semakin bertambah. Loji rawatan air juga beroperasi melebihi kapasiti dan melewati tempoh hayat perkhidmatan. Masalah bekalan air masih berterusan di negeri-negeri yang belum menerima pelan pengstrukturan semula selaras dengan Akta Industri Bekalan Air seperti Kelantan, Selangor dan Kedah. Kerajaan Negeri Selangor mendakwa konsesi enggan serah kuasa, tetapi sepatutnya kerajaan negeri melakukan pengstrukturan semula dengan kerajaan pusat melalui pengurusan aset air berhad. Apakah dia pengstrukturan semula? Secara amnya, kerajaan negeri menyerahkan semua aset bekalan air kepada kerajaan pusat melalui PAAB untuk diselenggara dan dibaik pulih. Tetapi, kerajaan negeri menuntut semua syarikat air menyerahkan konsesi kepada kerajaan negeri. Tuntutan kerajaan negeri tidak boleh dipenuhi oleh semua syarikat konsesi kerana semuanya terikat kepada perjanjian dan pembiayaan bank yang sedia ada. Kerajaan Selangor sepatutnya mengikut jejak langkah negeri-negeri lain seperti Pulau Pinang menstrukturkan bekalan air selaras dengan Akta Industri Bekalan Air. Sebagai contoh, selepas penstrukturan semula di Pulau Pinang, kadar tarif air adalah terendah di Malaysia. Di samping itu, bebanan hutang kerajaan negeri sebanyak 655 juta dilupuskan oleh kerajaan pusat. Di samping itu, peruntukan 1.2 bilion ringgit diluluskan kerajaan pusat untuk menaik taraf empangan Mengkuang dan pembinaan ini dapat menstabilkan bekalan air yang berterusan. Lebih memburukkan keadaan, kerajaan negeri Selangor berterusan menyalahkan Syabas sedangkan telah dimaklumkan akan masalah air yang akan timbul. Carta yang dipapar menunjukkan struktur pengurusan air di Selangor yang sebenar. Syabas memulakan operasi mereka pada tahun 2005 dan ini bermakna Syabas baru beroperasi selama 8 tahun. Dalam tempoh singkat ini, Syabas berjaya mengurangkan NRW dari 42% kepada 32%. Ini bermakna Syabas hampir mencapai sasaran dan pencapaian ini setara dengan negara maju lain. Tahap pembaziran air di Selangor berpunca dari pelbagai masalah seperti kecurian air, paip berkarat dan juga kebocoran dari paip-paip lama. Masalah utama NRW adalah kecurian air di mana Syabas telah menguruskan masalah ini dengan penguatkuasaan polisi agresif oleh polis bantuan. Perbandingan yang dibuat kerajaan negeri Selangor berkenaan tarif air di Selangor dan Singapura adalah kurang tepat kerana kadar tarif air di Singapura adalah lebih tinggi dari di Malaysia dan mereka membayar pada kadar sebenar bukan harga subsidi seperti di Malaysia. Syabas hanya diberikan konsesi untuk membekalkan air terawat di negeri Selangor, tidak termasuk rawatan air mentah. 60% aset loji rawatan pula diuruskan oleh syarikat kerajaan negeri Selangor. Gaji kaki tangan termasuk pengerusi Syabas, kos operasi, hutang kerajaan negeri pada semua syarikat air
ditanggung oleh Puncak Niaga Holding Berhad. PNSB juga mempunyai sumber perniagaan lain untuk menjalankan operasi Syabas tanpa sebarang sumbangan dari Kerajaan Negeri Selangor, walaupun Kerajaan Negeri mempunyai pegangan sebanyak 30% dalam Syabas. Syabas diberikan hak untuk mengaut keuntungan sepanjang tempoh mereka menguruskan aset terlibat dengan syarat mereka menyediakan perkhidmatan terbaik bagi rakyat. Graf dipaparkan adalah hasil kajian pakar dan profesional dalam bidang pengurusan air. Untuk tidak membebankan rakyat, Kerajaan Pusat telah membiayai kos pembangunan sumber air yang merupakan sebahagian dari kos sebenar.